Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, Acap rasa macam Acap dah lama gila tak buat video yang berunsurkan informasi kepada korang. Untuk hari ni, korang pun dah tengok dekat thumbnail, kita nak share something, social critic sikit pasal salah sebuah negara yang sangat-sangat membangun pesat. Sangat-sangat membangun, boleh kot, yang sangat membangun lah kan, which is negara Jepun. Bila kita cerita pasal Jepun, dia sinonim dengan dengan konten-konten yang berunsurkan seksual. Dia banyak lagi konten lain, tapi kita nak fokus pasal seksual sebab benda ini secara tidak langsung telah pun menyumbang kepada kadar mangsa-mangsa di seluruh dunia. Okey, kita cerita pasal apa? Kita akan roja dengan korang sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, macam Acap cakap tadi, Jepun. Kita boleh cakap Jepun ni dia sangat maju dari segi teknologi, tenaga kerja, idea dan sebagainya. Tapi ada satu faktor ni, yang ini pun maju juga, yang kita nak bincang hari ni lah. Jepun, negara seks. Macam yang korang tahu kan, Jepun ni adalah negara Asia yang cukup maju dalam industri JAV, Japanese Adult Video. JAV ni adalah salah satu industri yang legal dan memang mendapat sambutan yang sangat tinggi di seluruh dunia, termasuk ataupun yang paling tinggi lah tontonan mereka adalah di negara-negara Asia. Kalau kau nak tahu, masyarakat Jepun ni, diorang kalau setakat nak menonton video-video JAV ni tepi jalan, tengah makan, dekat perpustakaan pun benda tu biasa. Tapi dia ada satu syarat, kau kena cukup umur. Kalau macam kau budak-budak, kau tengok, kau kena tangkap lah. And apa yang menariknya pasal industri ni, bukan sebab penghasilan konten ataupun video diorang, tapi sebenarnya kalau kau nak tahu, diorang ada beberapa festival yang melibatkan kategori-kategori seksual ini. Seperti nama dia lah Honen Matsuri, Kanamara Matsuri dan penyembahan boobs. Ni lah payudara lah lebih kurang. So kita nak go through satu-satu. And kalau korang nak tahulah, yang industri JAV ni pun diorang ada award diorang sendiri. Macam kita ada festival filem Malaysia kan, diorang ada festival Jepun, videos macam tu lah. Jom kita tengok festival-festival diorang ni, apa benda tu. Okey, sebelum kita nak sambung panjang-panjang ni, apa benda yang aku sebut daripada tadi sampai ke sekarang ni, korang yang mana bawah-bawah umur pun aku melarang korang untuk menonton video ini tanpa siapa-siapa lah. Takut korang tengok yang kecil-kecil ni kan, korang pergi belajar pula. Yang ini kita nak bagi kat korang ni secara am dan secara khususnya betapa bahayanya sebenarnya industri Jepun ni sampai satu dunia boleh affected. Okey, kita cerita pasal festival tadi lah. Yang pertama kita dah sebut tadi pasal Honen ataupun Honen Matsuri. Tak sure macam mana sebutan dia, Honen ke kan, Nen juga. Alright, ialah pesta yang disambut untuk meraihkan kekayaan dan kesuburan lelaki di Jepun. Dalam kepercayaan diorang ni, alat kelamin dianggap sebagai satu simbol kesuburan atau tunjang utama dalam membentuk sesebuah keluarga. Pesta ini juga akan disambut pada setiap 15 Mac di Komaki, Jepun. Nampak tak? Dahsyat. Diorang punya diorang punya motif nak sambut tu pun dahsyat. And apa diorang buat? Diorang akan mengadakan ritual perarakan sambil membawa mikoshi. Mikoshi ni dia macam kuil kecil tau. Korang Google sendirilah, korang type mikoshi. Itulah bentuk dia. And ada lagi satu benda yang diorang bawa pada perarakan tersebut adalah owasegata. Ini pun pergi Google sendiri. Kau nak tengok gambar? Inilah gambar dia. Kita blur sikit. And kalau kau nak tahu, semasa upacara itu juga, orang-orang Jepun, diorang sebenarnya mengambil kesempatan dalam perarakan tersebut untuk mendoakan tentang kesuburan mereka sendiri. Diorang ada juga yang minta nak keluarga bahagia, dijauhkan dengan penyakit-penyakit kelamin, kesuburan yang baik. And banyak benda lah tentang family lah yang diorang kata berdoa lah dekat benda Allah tu. And ada juga pandangan yang mengaitkan pesta ini diadakan disebabkan diorang kata dekat sana diorang ada masalah sizing.
Alat kelamin lelaki Jepun ni dia ada masalah sizing. So diorang datang buat ritual tu, diorang doa supaya diorang diberikan kesuburan yang penuh, walaupun diorang ada masalah sizing. Faham kat situ? Festival Honen Matsuri ini juga menjadi salah satu tarikan ke festival unik di Jepun. Itu pun salah satu fakta yang aku tak boleh belah. Festival ni adalah festival tarikan pelancong. Kalau cakap datang, wah, nampak ada benda bergerak. Macam itulah lebih kurang. Yang kedua adalah Kanamara Matsuri. Kita nak tahu dululah apa maksud Kanamara Matsuri ni. Okey, nama diorang ni diambil daripada maksud dia perayaan besi. Penis besi lah. Benda lah tu besi. Yang disambut sejak abad ke-17 lagi di Kawasaki, Jepun. Lama dah. Maksudnya bukan kita je baru start. Atuk neneknya dah start. Okey, adanya kemunculan dewa penis besi besar ini disebabkan ada satu cerita yang pernah terjadi pada satu pasangan di Kawasaki. Dia ada dongeng dia guys sebenarnya. Dekat Kawasaki ni dulu dia orang ada dewa penis. Okey. Aku terbayang apa rupa dewa tu. Okey, kita fokus balik kat fakta guys. Di mana pada waktu tersebut ada iblis dilaporkan telah pun merasuki seorang wanita di Kawasaki, dan ketika ingin menghalau iblis tersebut telah pun bersembunyi di bahagian kemaluan wanita tersebut. And masa malam pertama diorang ni dah kahwin apa semua kan. Sebab dia senang cerita macam ni, perempuan ni dalam badan dia ada iblis. So laki ni tak tahu, laki ni kahwin lah dengan dia. So bila malam pertama tu diorang nak bersama, difahamkan iblis tersebut telah pun menggigit kemaluan suami perempuan tu tadi sampai putus. So disebabkan diorang nak selesaikan masalah tu, perempuan tu pun minta tolong tukang besi untuk buat satu alat kelamin daripada besi untuk halau syaitan tersebut. Untuk apa ni? Jangan bayangkanlah. Aduh, okey. So bila dah peristiwa itu terjadi, diorang ni pun mengangkatlah peristiwa tersebut. And bagi menghormati peristiwa ini, orang-orang di Kawasaki telah pun membuat satu perayaan atau festival yang dinamakan sebagai Kanamara Matsuri untuk menakutkan iblis serta syaitan-syaitan pada masa itu. Dan tujuan sambutan ini juga untuk mereka berdoa lah. Sama je macam tadi, diorang doa pasal kesuburan. And this one, diorang banyak berdoa tentang penyakit AIDS, tak silap aku. And menjadi turun-temurun sebenarnya festival ini, dan mereka akan menyambutnya pada hari Ahad pertama di setiap tahun bulan April dekat Kawasaki sanalah. Dalam festival ini, alat kelamin lelaki dianggap sebagai pahlawan terhadap kekuatan kuasa jahat yang ada pada seorang perempuan. And andai kata ada iblis-iblis yang sedang menyorok di celah-celah perempuan, ini adalah festival yang sesuai untuk menghalau mereka. Okey, ketika festival ini berlangsung juga, difahamkan terdapat dua patung besar kelamin lelaki yang berbeza untuk diarakkan satu color pink, satu color merah. Kenapa color pink, color merah? Ni bukan peminat Blackpink, tidak. Mengikut sumber, diorang kata patung kelamin berwarna pink ni melambangkan golongan IMI. Yang itulah yang dia suka dia sama jantina dekat Jepun tu lah. Manakala hitam pula tujuan dia adalah untuk menghalau tadilah iblis syaitan lah. Bukan itu saja guys, di festival ini juga terdapat beberapa kedai makan jualan yang diorang kata jualan diorang pun sesuatu sangat. Contohlah dijual pulut kuning. Pulut kuning tu rupa tu, katalah dia jual apa lagi, dijual apa-apa je lah, kan, pau goreng ke, dimsum ke, semualah bentuk dia gitu. Roti, gula-gula, sayur, aksesori, semua samalah. Siap ada yang jual keychain lagi kat situ. Business kan. Dah lah, kita pergi festival lain lah, aku tak boleh belah lah yang ni. Alright, so dua festival dah settle. Kita ada satu lagi festival yang agak pelik. Ini bukan festival loh, ini kuil lah. Ini diorang dah dirikan satu rumah agam. Kuil ni kira rumah agam lah, yang berkonsepkan payudara.
Dekat negara Jepun sebenarnya, kalau korang nak tahulah, yang ini fakta babe, korang boleh tengok dalam Google macam mana bentuk dia. Sebab kat sana ada kuil yang sangat unik, iaitu nama dia kuil Ryonji di Aichi dan kuil Jizunin di Kudoyama, Jepun. Seperti yang semua tahulah, kuil ni biasanya tempat-tempat orang nak semayang, nak ampun dosa dan sebagainya lah, benda-benda yang beribadat lah kan. And apa yang unik pasal kuil ni, biasanya kalau kita datang kuil ni mengikut kepercayaan masing-masing, kita akan sembah Tuhan kita mengikut apa yang kita percayalah. Tapi bila kat orang Jepun ni, diorang datang ke situ untuk menyembah payudara wanita. Ya, jangan nak tergebil-gebil. Benda ni fakta guys. Sebab apa? Diorang percaya yang payudara wanita ini dikaitkan dengan dewi. Dan kepercayaan diorang ni juga, sebenarnya payudara ni dapat memberi berkat dan boleh memudahkan mereka untuk melahirkan anak mereka. Macam tu. Biasanya ibu-ibu lah yang akan pergi kat sana lah. Selain itu guys, azimat daripada payudara tersebut, diorang kata telah pun diberkati dengan doa mereka supaya mereka kekal subuh dan bertambah subuh. Terutamanya mereka yang sedang mengalami stage 1 sakit kanser payudara. So kalau kau dah didiagnose ada kanser payudara, cepat-cepat pergi kuil ni. Macam tu lah kat Jepun lah. Okay, bila kita cerita macam ni, mesti korang expect macam ini biasa mak-mak datang, orang tua datang. Tak guys, sebenarnya kuil ini juga dipenuhi dengan golongan-golongan remaja. Sebab apa? Diorang datang, diorang doa untuk montok. So diorang doa untuk minta dia orang punya payudara tu tumbuh dengan subur dan cantik. Mungkin korang rasa macam aku cerita-cerita gelak-gelak ni, aku saja je nak melucah dengan korang. Tidak guys. Zaman sekarang benda-benda ni korang kena ambil tahu, di mana industri JAV ni boleh menggugat keselamatan terutamanya kaum wanita di seluruh dunia. Mengikut kajian, trend populasi di Jepun semakin menurun sampaikan Jepun memegang status rakyat paling tua. Maknanya dekat Jepun ni kalau nak cari orang tua, ramai and diorang ni hidup lama gila. Setakat statistik pada tahun lepas, kadar kelahiran di negara Jepun telah pun berkurangan daripada 800,000 orang. And manakala angka orang mati di Jepun telah pun melebihi daripada 1.4 juta orang. Orang muda dekat sana, diorang tak ambil pot pun masa kahwin. Diorang tak ada hal pun kalau tak ada perempuan. Sebab diorang kat sana workaholic. Diorang busy gila kerja. Tak ada masa nak social, tak ada fikir lah nak kahwin, nak ada girlfriend. Kita kat sini baru form 2, tak ada makwa, kita nangis. Diorang kat sana umur dah 42, tak ada hal. Diorang just provide benda tu dekat kita je, padahal diorang tak buat pun. Kan, diorang provide video JAV content diorang pelbagai macam-macam untuk kita, menggalakkan kita bernafsu. Tapi diorang tak buat pun benda tu. Kita ni combine lagi tengok kan, bernafsu, tengok perempuan atas bawah, scan kiri kanan, tapi diorang tak buat pun. So guys, macam yang kita tahu, nak menonton video-video ini memanglah dilarang teruk oleh agama kita. Dan kita tahu yang video-video ini akan mendatangkan impak yang buruk kepada kehidupan kita seharian. So kita janganlah ikut apa yang tradisi orang luar buat. Mungkin negara mereka maju, tapi keimanan mereka tiada. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.